Nabi Isa yang ditunggu. Untuk makluman tuan-tuan, dalam dunia ni ajaran sesat seluruh dunia dia bagi dua. Satu, orang yang suka mendakwa dia Imam Mahdi. Ada satu orang suka mendakwa dia itu adalah Jesus. Fakta menunjukkan orang yang suka mengaku Imam Mahdi sejak abad ke-8 sampai hari ini ada 14 orang. Orang yang nak mengaku menjadi Yesus ada 24 orang. Tetapi pengasas Qadiani dua-dua dihantam. Dialah Al-Masih, dialah juga Al-Mahdi, semua dia nak sapu. Dua-dua sekali. Dia seorang lagi yang dapat anugerah itu Arifin Muhammad Sky Kingdom. Itu seorang lagi. Dua-dua sekali dia hantam kerajaan langit. Ini sudah menunjukkan ada benda yang tidak kena. Sebab itu tuan-tuan sekalian, ajaran Qadiani misalnya yang mendakwa persoalan Al-Mahdi pasti timbul masalah. Saya teringat tahun 1979, Masjidil Haram pernah ditawan 13 hari oleh sekumpulan manusia yang mendakwa ingin melantik abang iparnya sebagai Imam Mahdi. Saudara Muhammad bin Abdullah Al-Qahtani didakwa sebagai Imam Mahdi, lalu berlaku pengembukan dan penebusan di Masjidil Haram selama 13 hari. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kepada Qadiani, Syiah, kita tidak benci kepada mereka, tetapi di sini bukan gelanggang mereka, di sini bukan tempat mereka. Sila balik ke negara asal masing-masing. Kami di tanah air Malaysia ini adalah bangsa yang tidak suka bergaduh dan kami tenang dengan aswaja kami, Ahli Sunnah wal Jamaah. Aswaja Aswaja. Aswaja. Baik. Jadi Ustaz bersetuju bahawa sekiranya Syiah ini, Qadiani ini diberi berleluasa berlaku di negara kita, akan pasti berlaku seperti mana yang Ustaz telah ceritakan tadi. Faktanya memang begitu, pasti berlaku masalah, pasti. Baik, itu dia saudara penonton. Sewajarnya kita mengambil iktibar apa yang telah berlaku di negara-negara luar supaya tidak berlaku di negara kita, dan yang paling penting kita harus bersatu padu untuk menjaga dan menjunjung tinggi Islam agama kita. Kita bermuasabah seketika, jumpa selepas ini. Baik, terima kasih kepada saudara penonton yang tetap terus setia bersama kami pada malam ini. Bicara Warna Terbaik, Forum Perdana Ehwal Islam membawakan bicara Hifzuddin, memelihara agama. Hampir setengah jam kita berbincang, berkongsi maklumat dan input-input yang diberikan oleh ahli panel. Banyak yang telah kita garap pada malam ini saudara penonton. Betapa pentingnya tanggungjawab kita sebagai umat Islam untuk menjaga agama kita ini sepanjang masa, tak kira jua di mana kita berada. Baiklah, di samping kita mendapatkan input daripada kedua-dua orang ahli panel, apa kata malam ini juga kita memberi ruang dan juga peluang kepada rakan-rakan penonton yang hadir bersama-sama di pusat convention quiz ini untuk berkongsi pandangan ataupun mengutarakan persoalan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Firdaus bin Muhammad Hashim, pelajar Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor. Saya ada satu soalan untuk ahli panel. Okey, seringkali apabila kita ingin menganjurkan program yang berbentuk Islam ataupun ingin memperjuangkan Islam, sering kali kita dianggap seperti cenderung kepada pembangkang. Okey. Namun begitu, apabila berlakunya masalah sosial di kalangan masyarakat, sering kali orang yang beragama ini sering dituding jarinya. Maknanya seolah-olah mereka dianggap tidak menjalankan tugas, lebih proaktif dan tidak mengamalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi saya mohon respon daripada ahli panel. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Cik Muhammad Firdaus ya. Ini saya nampak yang sesuai memberikan penjelasan ialah Tuan Haji Muhammad Nasir. Sebab kita nak bincang pada malam ini saudara penonton dalam konteks ilmiah ya. Kita nak supaya masyarakat tahu dan jelas bagaimanakah peranan yang sewajarnya kita dapat perlihatkan. Bagaimana pandangan Tuan Haji? Terima kasih kepada saudara yang bertanya. Inilah hakikatnya ruginya apabila kalau kita beranggapan bahawa Islam ini terletak di bawah pertimbangan politik. Sekiranya Islam ini dijadikan sebagai subjek matter percanggahan politik, maka Islam ini mungkin akan ada satu ketikanya dianggap sebagai the game for the opposition ataupun pembangkang.
Dan ada ketikanya pula ada orang beranggapan bahawa kalau nak memperjuangkan Islam kena jadi pembangkang. Ini persepsi-persepsi salah yang berpunca daripada pegangan asas kita ataupun pemahaman